Susulan keangkatan Ratu Elizabeth II, kita juga ingin mengenang kembali apakah signifikannya sosok baginda dalam sejarah Asia dan dunia. Bagi mengulas lebih lanjut, kita akan bersama Dr. Azharuddin Muhammad Dali, pensyarah kanan Jabatan Sejarah bersama dengan kita. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, Pak Fizi. Ya, baik, Doktor. Bagaimana Doktor melihat pemerintahan terlama Ratu Elizabeth ini, terutama dalam menakar sejarah Asia dan juga dunia? Terima kasih, Hafizi. Pertamanya, saya fikir salah satu perkara yang paling penting yang mempunyai kesan langsung daripada peristiwa ini adalah kedudukan kita sebagai sebuah negara Commonwealth. Ya? Dan ini ini mempunyai kaitan langsung dengan perkembangan yang berlaku sejak daripada negara kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Sedikit sejarah yang berkaitan dengan Baginda Ratu Queen Elizabeth ini. Kita Tanah Melayu belum mencapai kemerdekaan apabila baginda dilantik ataupun memegang pemerintahan pada tahun 1952-53. Dan sedikit yang saya nak sentuh dekat sini sebagai seorang pelajar sejarah adalah ketika pertabalan baginda, terdapat wakil daripada Tanah Melayu. 4 orang sultan telah pun pergi ke London untuk meraihkan hari pertabalan beliau, baginda. Sultan daripada Kelantan, Sultan Johor, Sultan Perak dan Sultan Selangor merupakan wakil sultan-sultan Tanah Melayu pada waktu itu yang menghadiri pertabalan baginda. Dan dalam konteks yang lebih luas, saya fikir sejarah pasti akan mengenang baginda sebagai satu tokoh yang paling penting yang melalui zaman yang berbeza. Baginda naik tata pada pertengahan abad yang ke-20 dan mangkat pada awal dekad kedua abad yang ke-21. Jadi berbagai perkembangan sejarah berlaku dalam tempoh itu. Dan antara perkara yang paling penting pastinya adalah baginda telah menunjukkan kewibawaan baginda yang mampu untuk menyesuaikan diri sebagai seorang raja di sebuah negara yang moden tetapi memegang nilai-nilai tradisi silam. Baginda telah melakukannya dengan cukup baik, saya fikir. Dan walaupun ada perdebatan mengenai fungsi raja dalam dunia demokrasi dan sebagainya, tetapi Ratu Elizabeth berjaya untuk membawa diri baginda menyesuaikan diri dengan keadaan dan kemodenan semasa. Itu saya fikir perkara yang paling penting yang akan terus diingati dalam sejarah, Hafizi. Baik, Doktor. Kalau kita bercakap mengenai Ratu Elizabeth II ini sebagai pemerintah Britain paling lama, khususnya individu yang memodernkan Britain dan juga negara-negara Commonwealth sebagai contohnya. Bagaimana baginda mencorak pembangunan terutamanya negara Commonwealth ini, termasuklah Malaysia ini? Ya, yang paling jelas sekali adalah sebagai sebuah negara di dalam Commonwealth, kita banyak sebenarnya mempunyai hubungan langsung terutamanya dengan negara-negara yang berkaitan. Jadi perkembangan-perkembangan, kemajuan, pemodenan dan segala perkara yang berlaku itu mempunyai kaitan langsung. Dan dekat sinilah paling pentingnya sosok Ratu Elizabeth ini. Kerana baginda seolah-olah mampu untuk menyatukan dan juga memastikan bahawa negara-negara di dalam Commonwealth ini mencapai, saya nak kata persamaan itu tidak. Kerana taraf negara-negara di Commonwealth itu berbeza-beza. Tetapi apabila pertemuan dan perjumpaan berlaku, baginda menunjukkan tidak ada perbezaan di antara negara-negara itu. Saya fikir ini merupakan perkara yang paling penting yang membolehkan Commonwealth terus kekal sampai ke hari ini. Dan kita baru saja menyelesaikan Sukan Commonwealth. Dan ini nak secara langsung menunjukkan kepada kita bahawa Commonwealth itu masih lagi mempunyai fungsinya sehingga ke hari ini.
Jadi saya fikir ini merupakan antara sumbangan yang paling penting yang turut diberikan oleh Ratu Elizabeth. Dan Doktor, kita nak bercakap mengenai Ratu Elizabeth juga. Semestinya baginda merupakan antara dan juga baginda merupakan pemerintah yang terlama di monarki itu sendiri. Jadi kita nak bercakap mengenai sosok individu ini sendiri. Bagaimana ia setelah kepemergian ini ia memberi mungkin kesan kepada seluruh warga Britain maupun kepada warga dunia sendiri. Yang menarik, pengalaman saya berkaitan dengan keluarga diraja di England ini adalah rasa penghormatan masyarakat terhadap keluarga ini. Mereka menjadi sorotan, perhatian media dan sebagainya. Dan berkebetulan saya berada di sana sewaktu kematian Puteri Diana, dan bagaimana masyarakat keseluruhannya merasa sangat sedih dengan peristiwa itu, dan perkembangan-perkembangan yang mempunyai kaitan langsung dengan keluarga diraja menjadi perhatian masyarakat. Dan saya pasti di bawah pemerintahan Charles III yang meneruskan legasi itu, saya fikir masyarakat akan terus memberi penghormatan kepada keluarga diraja. Walaupun terdapat kritikan-kritikan mengenai fungsi raja, kedudukan monarki dalam dunia moden, dalam dunia demokratik, tetapi saya fikir keluarga diraja yang akan diterajui oleh Charles III nanti akan mampu untuk menyelesaikan diri mereka sebagaimana yang dilakukan oleh Ratu Elizabeth. Baik, terima kasih kepada Dr. Azharuddin Muhammad Ali, pensyarah kanan Jabatan Sejarah UM atas kupasan itu.